Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera kepada semua pelajar. Cikgu harapkan semua pelajar cikgu sihat untuk mengikuti video hari ini. So hari ini kita akan fokuskan kepada topik 2.3.3 iaitu pengiraan parameter elektrik. Kita masih lagi dalam bab 2.3 iaitu reka bentuk elektrik. Kita pergi lebih lanjut dengan topik kita hari ini. Apa kata kita mulakan dahulu dengan melihat objektif pembelajaran hari ini. Okay, di akhir pembelajaran, pelajar dapat mengenal pasti parameter elektrik serta membuat pengiraan parameter elektrik. Okey, cikgu dah Google, apa itu parameter? Kita kena tahu dulu apa tu parameter. Parameter adalah unit ukuran yang digunakan dalam menilai atau menentukan keluasan atau batasan sesuatu. Okey, jadi dalam bab ini kita akan melakukan beberapa pengiraan dalam elektrik supaya kita dapat mengukur nilai-nilai tertentu dalam litar elektrik. Kenapa nak kena kira? Penting tak kita nak melakukan pengiraan parameter elektrik ni? Ia sangat penting sebab seperti kita sedia maklum, dalam bab 2.3 ini pelajar perlulah menghasilkan peralatan ataupun gadget yang mempunyai sistem elektrik di dalamnya. Maka kita nak menilai sejauh mana tahap kesesuaian sistem elektrik yang kita hasilkan itu kepada peralatan ataupun gadget yang kita hasilkan. Jadi nak menentukan kesesuaian ini perlulah kita mengira parameter elektrik supaya dapat melihat kadar kesesuaiannya dengan peralatan yang kita hasilkan. Okey, jadi apa yang kita nak kira dalam parameter elektrik ini? Ini dia. Okey, ini ada empat parameter elektrik yang hendak kita buat pengiraannya iaitu voltan, kita ada arus, kita ada rintangan dan juga kuasa. Okey, keempat-empat pengiraan ini macam mana kita nak kira, apakah formula dia dan sebagainya. Okey, sebelum itu kita kena tahu pengiraan parameter elektrik ini perlulah berlandaskan kepada hukum Ohm. Okey, ini adalah hukum Ohm di sini. Dia ada segitiga, okey, yang mana di dalam segitiga itu ada V, ada I dan juga R. Okey, setiap simbol ini adalah maksud dia. Okey, merujuk kepada kita punya parameter ini. Okey, kenapa kita melakukan pengiraan parameter ini berlandaskan kepada hukum Ohm? Kerana di dalam hukum Ohm ini dia akan menunjukkan perubahan arus dan voltan dalam sesuatu litar elektrik yang kita buat. So jadi pengiraan parameter elektrik ni adalah berlandaskan kepada hukum Ohm ini. Okey, mari kita pergi pada hukum Ohm. Macam cikgu cakap tadi, okey, hukum Ohm ni dia akan menunjukkan hubungan, okey, voltan arus, okey, dalam sesuatu litar elektrik. Okey, mari kita lihat dulu dia punya hubungan parameter elektrik. Yang pertama, hubungan antara voltan dan juga arus, di mana hubungan voltan dan arus ini dianya berkadar terus. Okey, bermaksud apabila voltan bertambah di dalam litar, maka arus elektrik juga akan bertambah. Okey, berbanding hubungan antara arus dan juga rintangan, ianya berlawanan dengan voltan arus tadi. Okey, kalau arus dengan rintangan dianya berkadar songsang. Okey, di mana apabila rintangan bertambah, maka arus elektrik pula akan berkurangan. Macam mana tu? Okey, untuk nampak dengan lebih jelas lagi, untuk lebih memudahkan pelajar faham, okey, di hadapan pelajar ini terdapat dua jenis litar. Okey, so pertama sekali cikgu nak terang kepada pelajar semua adalah hubungan antara voltan dengan arus. Okey, cikgu conteng sikit. Okey, hubungan antara voltan dengan arus tadi cikgu cakap apa? Apabila voltan bertambah, maka kita punya arus juga akan bertambah. Okey,
Macam mana hubungan berkadar terus ini? Voltan bertambah, arus bertambah. Kita lihat dahulu kita punya lita yang ada di bawah ni. Dia ada satu bateri, dia ada wayar dan dia ada mentol. Okay. Bateri ini akan membekalkan voltan, okay, dalam lita. Dia akan membekalkan voltan, maknanya sumber lah. Okay. So maknanya daripada lita ini sumber elektrik tu datangnya daripada bateri. Okay. Bateri ukuran tenaganya tu kita panggil voltan. Okay. Dan tenaga elektrik ini yang dihasilkan oleh bateri ini akan disalurkan dengan wayar ini ke beban kat sini, mentol. Okay. Jadi arus elektrik tu akan mengalir dekat wayar ni. Okay. Dia akan mengalir pada wayar ni. Okay. Jadi arus akan mengalir di wayar dan voltannya sumberlah dekat bateri. Maka apa yang berlaku ialah jika bateri ini mempunyai voltan yang tinggi, okay, sumbernya banyak, maka aliran arusnya juga akan banyak. Okay. Itu yang kita panggil sebagai berkadar terus, di mana apabila voltan bertambah dalam lita, maka arus elektrik pun akan bertambah juga dalam lita. Ini yang kita panggil sebagai hubungan berkadar terus. Okay. Manakala hubungan berkadar songsang antara arus dengan rintangan. Okay. Macam mana pula tu tadi? Okay. Kalau arus dengan rintangan, okay, kalau arus dengan rintangan ni dia berlawanan pula. Okay, maksudnya apabila rintangan bertambah dalam lita, okay, maka arus akan berkurangan. Okay, kenapa berkurangan pula? Okey, mari kita lihat kita punya lita yang ada di hadapan anda ini. Kalau anda lihat berbanding dengan gambar rajah yang sebelah ni, yang sini kita tengok mentol ada 3 kat sini. Okey, bateri ada 1. Okey, dan laluan, ini kita panggil laluan ni. Okey, laluan arus elektrik tu pun hanya ada 1. So arus akan mengalir kat sini lah. Okey, sini arus. Okey, arus mengalir satu je, satu tempat je. Sesekali je. Okey, kat sini. Okey, so arus 1, dalam laluan arus ini ada 3 lampu kat sini. Okey, lampu 1, lampu 2, lampu 3. Ada 3 lampu kat sini. Jadi, okey, lampu ini akan memberikan rintangan. Okey, rintangan ni merujuk kepada beban. Jadi, bila satu je laluan arus, okey, arus hanya ada 1, tapi lampu ada 3. Jadi, laluan ni dia kena share kan? Dia kena share pada 3 lampu. Jadi, bila kena share pada 3 lampu, makanya nilai arus ni tentulah akan berkurangan dalam lita. Sebab rintangannya banyak, lampunya banyak. Okey, sebab satu laluan saja di-share pada 3 beban. Okey, berbanding dengan sebelah ni. Okey, satu laluan saja tapi hanya ada 1 beban sahaja kat sini. Jadi tak adalah arus tu kurang sebab hanya 1 je. Okey, tapi yang kat sebelah ni pula dia kena share, satu laluan yang sama kena share pada 3 lampu ni. Jadi bila kena share, maka itu yang kita panggil sebagai berkadar songsang, di mana apabila arus itu rintangan banyak dalam lita, maka arus akan berkurangan. Okay? Ini adalah cara untuk memudahkan pelajar faham bagaimana hubungan antara voltan, arus dan juga rintangan. Kita pergi kepada slide yang berikutnya. Okey, pengiraan menggunakan hukum Ohm.
Okey, tadi kita dah tengok hubungan. So, sekarang kita nak teruskan kepada pengiraan. So, bila kita sebut tentang pengiraan, sudah tentulah ada melibatkan unit-unit dan juga formula-formula yang tertentu. Okey. So, dalam pengiraan hukum Ohm tadi, okay, kita ada 4 parameter yang kita kena kira. Okey, iaitu voltan, arus, rintangan dan juga kuasa. Okey, apakah unit ukuran bagi setiap parameter ini? Okey, bagi unit ukuran voltan kita panggil dia volt. Okey, simbolnya V macam ni lah. Okey, manakala arus nilai unit ukurannya adalah ampere. Okey, ni unit ukuran, yang ini dia punya yang simbol ni I. Cikgu, ni I, ni A. Okey, ini simbol bagi nama parameter. Okey, yang ni unit ukuran bagi parameter tersebut. Okey, so harap pelajar boleh bezakan. Okey, yang ketiga adalah rintangan. Kan? Cikgu, ni R, ni ohm. Okey, so ini nama parameter tu. Okey, simbolnya R iaitu rintangan, tapi unit ukuran bagi rintangan kita panggil ohm. Ini adalah simbol bagi ohm. Okey. Dan last sekali adalah kuasa P. Okey, unit ukuran dia adalah watt. Okey, ini pula di hujung sekali ni adalah formula bagaimana untuk mendapatkan nilai-nilai parameter tadi. Okey, kalau V, okey, arus, I adalah arus kali dengan rintangan. Kalau I, voltan bahagi dengan rintangan. Kalau R, okey, voltan bahagi dengan arus, dan kuasa voltan kali dengan arus. Okey. Okey, mari kita lihat macam mana nak hafal kita punya parameter-parameter ini. Okey, macam cikgu cakap tadi, kita merujuk kepada hukum Ohm. Okey. Di sini cikgu telah buatkan satu rajah yang nak tak jadilah nak bentuk segitiganya tu. Tapi dia adalah VI dengan R tu kan. Okey, so macam mana nak ingat? Okey, cara paling mudah nak ingat ialah, okey, yang pertama sekali kita lihat garisan pembahagi. Okey, ni garisan pembahagi dia. Satu pembahagi antara VIR. Okey, sini. Dan satu lagi pembahagi antara V dengan R kat tengah ni. Okey. Okey, nak senang, yang pertama sekali, garisan yang menghubungkan antara V, I, okay, V, okay, menghubungkan antara V dengan IR ni kat tengah. Okay, garisan ini kita anggap dia bahagi. Okay, bahagi. Okay, manakala garisan yang menghubungkan antara I dengan R ni, tengah-tengah ni, okay, kita anggap dia sebagai darab. Okey, contoh yang pertama, kita nak okay, kita nak apa orang kata, kita nak dapatkan nilai voltan. Okey, macam mana nak ingat formula voltan ni? Okey, kita tutup V kat sini. Contoh kita tutup V, maka tinggallah I dengan R kat bawah tu kan. Okey, jadi I dengan R kat bawah tu dihubungkan dengan garisan tengah-tengah tu yang kita anggap dia sebagai darab. Okey, jadi untuk dapatkan V, kita mendarabkan I, arus, dengan R, rintangan. Okey, cikgu harap pelajar boleh faham. Okey, yang kedua, kita nak dapatkan nilai arus. So, arus simbolnya I kat sini. So, kita tutup I. Bila kita tutup I, yang tinggal adalah V dengan R. Okey, hendak menghubungkan antara V dengan R tu, di tengah-tengah tu kita anggap dia garisan bahagi. Maka, untuk mendapatkan I, formulanya adalah V voltan bahagi dengan rintangan. Okey, begitu juga dengan R.
Bila kita tutup R, tinggal V dengan I saja kat situ. Dan hubungan garisan di antara V dengan I tu kita anggap dia bahagi. Maka untuk mendapatkan nilai rintangan R, kita bahagikan voltan dengan arus. Okey. Okey, diharapkan pelajar faham. Okey, konsep yang sama juga kita guna pada pengiraan mendapatkan kuasa. Okey. Atas dia P kuasa, V voltan dan juga I. Jadi untuk mendapatkan kuasa kat sini, bila kita tutup dia P tu, so maka kita akan darabkan voltan dengan arus. Okey, I dekat sini. So dapatlah formula-formula seperti mana yang cikgu tunjukkan pada slide yang sebelum ni tadi. Okey, diharapkan pelajar faham tips yang cikgu sampaikan ini. Okey, kita beralih ke contoh pengiraan 1. Contoh yang senang-senang je kita bagi. Okey, kita lihat dulu contoh yang pertama. Murid dibekalkan dengan 1 liter lengkap seperti di bawah. Diberi nilai arus 0.5 A dan nilai rintangan 3 ohm. Kira nilai voltan dan kuasa pada liter. Okey, yang pertama sekali, tips dia ialah baca soalan sampai habis. Lihat maklumat-maklumat yang diberikan dalam soalan. Contohnya, kalau dia bagi gambar rajah ni, so tengok gambar rajah dia, tengok maklumat yang diberi dalam soalan. Ada gambar rajah, ada juga ditulis dekat sini, dan juga lihat apakah arahan yang diminta untuk awak buat. Contohnya macam yang ini, kita ada gambar rajah dan juga maklumat dekat sini. Diberi nilai arus. Ada juga dekat sini. So, ini adalah maklumat yang ada dalam soalan dan dia minta kita kira nilai voltan dan juga kuasa pada liter tu arahan. Jadi macam mana nak jawab? Okey, ini dia cara nak jawab. Pertama sekali kita lihat dulu jawapan arahan yang pertama. Dia minta kita cari nilai voltan. So macam mana nak cari nilai voltan? Yang pertama, masukkanlah formula untuk mendapatkan voltan, iaitu arus kali dengan rintangan. Kemudian kita pergi ke langkah berikutnya, masukkan nilai arus. Ada tak dalam soalan nilai arus? Ada. Ini nilai arus 0.5 A. Dan juga nilai rintangan. Ada tak nilai rintangan dalam soalan? Ada. Ni dia, 3 ohm. Jadi masukkan saja nilai dan kita terus dapat jawapan 1.5 voltan. Kena letaklah simbol-simbol yang tertentu unit ukuran ni. Kalau tak, macam mana kita nak tahu unit ukuran kita kan? So voltan adalah volt, so masukkanlah kita punya unit ukuran 1.5 volt. Yang kedua adalah cari nilai kuasa. Langkah 2, cari pula nilai kuasa. Masukkan formula. P sama dengan V kali I. V ialah voltan, I ialah arus. Tengok voltan ada tak? Tak ada kat sini. Tapi tadi kita dah kira kat atas tu. Ni kan? Ni kita dah kira tadi. So kita masukkan saja. Nilai voltan dan juga nilai arus. Arus memang dah ada dalam soalan. Masukkan saja dan kita akan dapat 0.75 watt. Masukkanlah simbol watt ni supaya kita tahu unit ukurannya. So dapatlah jawapannya 0.75 watt. Ini adalah langkah kerja. Bagaimana untuk menjawab soalan. Tak cukup satu lah, kita bagi lagi satu contoh. Contoh pengiraan 2. Murid dibekalkan dengan 1 liter lengkap seperti di bawah ini. Tentukan nilai rintangan dan arus bagi liter tersebut. Macam biasa cikgu cakap tadi, pastikan kita baca soalan sampai habis.
dan lihat maklumat-maklumat yang diberikan dalam kita punya soalan. Apa maklumat yang terdapat dalam soalan? Dia bagi voltan dekat sini 120, kemudian ada satu rintangan dekat sini 15 ohm dan juga rintangan kedua 10 ohm. Okey, dan apa yang dia minta kita buat? Okey, arahan soalan apa? Arahan soalan tentukan nilai rintangan dan juga arus. Okey, dia suruh kira rintangan dan juga arus. Jadi bagaimanakah cara pengiraan? Okey, pengiraannya adalah di sini. Okey, kita lihat langkah pertama, kita kena cari nilai rintangan dahulu. Macam mana nak dapat nilai rintangan ni kan? Tadi cikgu tak cerita pun ada nilai rintangan. Tadi nampak ada 4 je parameter dia. Okey, nak dapat rintangan pun nak kena lain cara kira dia. Okey, jangan susah hati. Kita lihat dulu apa yang ada dalam kita punya soalan ni. Okey, maklumat yang ada. Bila dia kata cari nilai rintangan itu, maka kita lihatlah kat soalan kita ada berapa rintangan kat sini. Ada rintangan 1, ada rintangan 2. Okey, 15 ohm dengan 10 ohm. Okey, jadi dia kata cari nilai rintangan. Soalan minta, maka kita tambahkanlah saja dua ni. Okey, tambahkan. Okey, 15 ohm tambah dengan 10 ohm. Awak akan dapat jawapannya ialah 25 ohm. Tambahkan je. Okey, kalau ada 3 rintangan kat situ, 3 lah kena tambah. Faham setakat tu? Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua, cari nilai arus. Okey, untuk mendapatkan nilai arus, kita masukkan formula macam biasa. Sebelum tu cikgu nak minta maaf sikit. Ni salah ni. Nampak ni? Cikgu pakai simbol yang salah. Ini unit ukuran bagi arus. Okey, sebenarnya ialah cikgu betulkanlah. Dah 3 kali rekod pun tak perasan lagi. Yang kat sini lupa nak betulkan. Okey. So, untuk mendapatkan nilai arus ialah voltan bahagi dengan rintangan dekat sini. Okey. Jadi, voltan ada dalam jawapan maklumat je. Dalam jawapan pula, dalam soalan. Ni. 120 voltan. Okey. Rintangan ada dekat mana? Daripada soalan yang kita jawab tadi. Soalan pertama tadi, 25 ohm. Maka kita akan dapat jawapan 4.8 ampere. Okey, arus dalam liter ini. So, ini adalah jawapannya. Okey. So, cukup kot 2 contoh pengiraan untuk awak lihat dia punya cara pengiraan. Macam biasa, kena pastikan kita baca soalan sampai habis. Okey. Perhatikan maklumat yang terdapat pada soalan yang diberi. Kalau ada gambar rajah ke, ada maklumat yang diberi, so perhatikan dan lihat dahulu apa yang diminta dalam soalan. Okey, kena tahu, hafal formula. Okey, formula kena hafal. Nak mudah, ikutlah tips. Okey, berdasarkan kita punya hukum ohm itu tadi untuk mengingat formula kita. Okey, baiklah. Sebab ni video, PowerPoint tu awak boleh tekan-tekan ni. Mentor ni dia akan pergi pada soalan-soalan. Kita lihat contoh lagi lah ya. Okay, sebab tak boleh nak ni kan. Okey, kita lihat dulu contoh yang pertama. Berikut adalah sebuah litar elektrik. Okey, diberi berdasarkan maklumat yang terdapat pada litar tersebut, berapakah nilai rintangan. So, dia minta kira rintangan juga kat sini. Okey, ni nilai rintangan. Okay. Ini adalah nilai rintangan. So, kita tengok. Macam cikgu cakap tadi, lihat maklumat yang ada. Yang ada satu maklumat voltan. Okay. Kemudian dia ada bagi rintangan 1, 4 ohm. Rintangan 2, 6 ohm. Okay. Jadi, dia kata nilai rintangan. So, kita campurkan sahaja. 4 ohm campur dengan 6 ohm. Okay. So, kita akan dapat jawapan B. Okay. 10 ohm. Ini jawapan yang betul. Okay. 10 ohm.
Okey, macam mana nak dapat 10? Kita campurkan rintangan 1 dengan rintangan 2. 4 campur 6 ohm. So akan dapat jawapan 10 ohm. Kita teruskan dengan soalan yang sama juga maklumat dia. Cuma dia minta nilai arus. Macam mana nak dapat nilai arus tadi? Saya harapkan pelajar masih ingat macam mana nak dapatkan nilai arus. Arus macam mana nak dapat? Arus kita dapatkan dengan membahagikan voltan dengan rintangan. Okey. So voltan dekat sini dia dah ada dalam soalan, iaitu 9 voltan, dan rintangan ni 10 tadi, soalan yang tadi kita dah kira. Okey, 10 ohm. Jadi 9 voltan bahagi 10 ohm, awak akan dapat jawapan 0.9 ampere. So jawapan dia ialah A. Okey, 0.9 ampere. Okey, satu lagi soalan. Okey, satu lagi soalan. Berikut adalah litar elektrik juga yang sama juga gambar, tapi dia minta nilai kuasa pula. Okey, macam mana nak dapat kuasa? Kuasa kita mendaratkan V dengan I. Okey, so voltannya ialah 9 volt kat sini. I berapa tadi? Kita dah kira tadi, I ialah 0.9 ampere. Maka kita akan dapat jawapan 8.1 watt. Okey, 8.1 watt. Cikgu, soalan ni macam dekat dalam buku kerja lah. Buatlah muka surat 39 tu. Dah tahu kan cara nak jawab dia. So siapkanlah muka surat 39 buku kerja 2 channel tu. Okey. Alright. Kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Saja je nak cukupkan mentol tu. Sebab gambar awal-awal tadi mentol ada 4 kan. Saja je nak cukup-cukupkan. So kita tambah satu lagi soalan. Okey. Berdasarkan gambar rajah dibagi ni, dia bagi gambar rajah elektrik. Okey. Berapakah nilai voltan? So dia suruh kira voltan pula. So kita kena tengok dulu apa maklumat yang terdapat pada gambar rajah. Dia bagi nilai ampere ni 0.5A dengan rintangan 5 ohm. Jadi macam mana nak dapat nilai voltan? Voltan kita dapat dengan, saya nak dapat nilai voltan. Voltan kita dapat dengan kita mendaratkan arus dengan rintangan. Okey, so 0.5A, okey, kita darabkan dengan 5 ohm. Okey, so kita akan dapat jawapan berapa voltan? Kita akan dapat jawapan 2.5 voltan. Okey, ini adalah pengiraan parameter elektrik. So dalam meter. Jadi bila kita hasilkan gadget, okey, awak bolehlah melakukan pengiraan. Okey, macam mana nak kira cikgu? Awak beli mentol, beli wayar, awak bacalah maklumat-maklumat yang terdapat pada kita punya produk yang kita guna, komponen yang kita guna pada litar elektrik. So baca maklumat tu. Okey, dalam lakukan pengiraan, lihat pula awak punya peralatan atau gadget yang awak buat tu adakah bersesuaian dengan sistem elektrik yang awak bina di dalam kita punya gadget. Okey, baru kita tahu sesuai ataupun tidak. Okey, kalau orang tanya penting tak nak buat pengiraan parameter elektrik? Pentinglah. Okey, supaya barulah bila kita pasang contoh macam tadi. Okey, kita dah tahu arus dengan rintangan tu berkadar songsang. Jadi kita kena make sure lah arus tu mengalir cukup kuat untuk rintangan yang kita letak dalam kita punya sistem itu, beban tu. Okey, jadi maknanya bila kita letak banyak mentol, kita kena tambahlah nilai arus. Okay, kita kena tambahlah nilai voltan. Okey, barulah sesuai dengan produk yang kita hendak buat. Okey, diharapkan pelajar semua faham tentang pengiraan parameter elektrik ini. Dan
diharap video ni boleh memberi manfaat kepada pelajar semua. Kalau ada sikit-sikit batuk sana sini tu, cikgu minta maaf lah ya. Okay, sebab tak berapa sihat. Okay, so itu saja dan saya harapkan semua pelajar faham, dapat menjawab dengan baik soalan-soalan atau latihan-latihan ini. Okay, itu saja. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.